pagi semua. Saya adalah Cikgu Yat, Cikgu Matematik kelas kamu. Cikgu ajar Matematik 2 kelas tahun ini yang tingkatan 1, 1 UM dan 1 UKM. Cikgu gabung di dalam grup ini, kamu satu kelas satu kali lah. So kalau cikgu mau ajar asing-asing susah. Jadi cikgu gabung dalam satu grup, kamu sebanyak 68 orang. Minggu lalu cikgu ada minta kamu buat kerja salin contoh bab 1 salin contoh 1 hingga 4 dalam bab 1. Cikgu harap semua boleh hantar di dalam grup sahaja. Salin 4 tersebut and then hantar di dalam grup. Jangan hantar pesanan dengan cikgu, tambah banyak message. Hantar di dalam grup kita, tulis nama kamu, nama kerja siapa. Cikgu terangkan dahulu bab 1. Bab 1 ini kelas nombor nisbah. Ini yang akan kamu belajar. Apa yang Anda akan pelajari dalam bab ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, yaitu integer, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer, pecahan positif, pecahan negatif, perpuluhan positif, perpuluhan negatif, dan nombor nisbah. Kita pergi dulu kepada 1.1. Nah, ini kamu baca sendirilah muka surat sini nih. Cikgu pergi kepada 1.1. Apakah nombor positif dan nombor negatif? Biasanya kelas nombor positif ada simbol tambah. Ada simbol tambah ataupun tiada simbol langsung, itu bermaksud nombor positif. Nombor negatif dia ada tolak di hadapan dia. Di hadapan nombor ada tolak. Dalam kehidupan seharian kita akan bertemu dengan situasi yang melibatkan dua perubahan yang bertentangan, yaitu ke arah positif, ke arah negatif. Dibilang di sini ke kanan, ke kiri, menaik, menurun. Ada 3 situasi di sana. Kalau itu adalah yang pertama tu, kamu pertama tu naik lift dan turun lift. Kalau semakin kita naik lift tu kelas, bermaksud semakin bertambah. Maksudnya kalau naik lift tu nombor positif. Kalau turun lift tu turun tingkat, itu bermaksud negatif. Kalau negatif ada simbol tolak di hadapan dia. Gambar pertama lift. Gambar yang kedua adalah gurun. Kalau gurun ni dia mau kasih tahu suhu bani. Yang penguin ni pun dia mau kasih tahu suhu. Kalau di gurun panas kan di sana. Jadi suhu, makin bertambah suhu, kita akan tuliskan di hadapan nombor tersebut tambah. Ataupun boleh juga tiada apa-apa simbol. Itu bermaksud bertambah, maksudnya nombornya suhu makin panas lah kalau suhu ada tambah tu. Yang ketiga pula ais tu kan. Kalau ais tu kebanyakan suhu yang sejuk-sejuk, dia berada di bawah kosong. Kalau berada di bawah kosong, dia ditulis ada negatif. Selepaskan selalunya kalau nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan ke atas begitu. Tetapi kalau 0 ke bawah, apa pula nombor dia? Tetap sama juga nombor dia 1, 2, 3, 0, tetapi kita tambah negatif. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Makin ke bawah makin ada negatif. Jadi dibilangnya di sini nombor positif ada simbol positif di hadapan, ataupun ada simbol tambah di hadapan, ataupun tiada. Itu adalah nombor positif. Nombor negatif pula dia ada simbol negatif. Kalau nombor tersebut tiada apa-apa simbol, itu bermaksud positif. Nombor positif. Kalau nombor tersebut ada tolak di hadapan dia, itu adalah nombor negatif. Contoh 1. Cikgu terangkan contoh 1. Kereta A bergerak 40 ke kanan.
kereta B bergerak 50 meter ke kiri. Line case. Kanan, kiri. Jadi dia mau kita levelkan mana satu positif, mana satu negatif. Okey, ingatlah kelas, kita ingat kalau kanan positif. Positif tu yang baik-baik lah. Haluan kanan. Haluan kanan semua orang bagus-bagus. Haluan kiri semua yang negatif-negatif. Kalau begitu. Jadi kita ingat di sini kalau kanan ada simbol positif ataupun tidak payahlah ditulis simbol tu, itulah. Dan kalau yang ke kiri semua kita tulis negatif. Jadi jawapannya yang di sini kereta A itu kita tulis sebagai positif 40, manakala kereta B itu pula integer. Okey, di sana yang negatif 2, negatif 3 cakap kami ialah nombor integer. Yang kosong-kosong tu pula cakap kami juga integer. Yang 4, 6 cakap kami ialah integer positif. Lepas tu yang 7 sama 9 ada simbol tambah di hadapan dia pun cakap kami ialah integer positif. Okey, tiba-tiba 1/2 negatif 3/4. Apa ini? Okey, ini adalah pecahan. Pecahan bukan integer. Okey. Tiba-tiba ada lagi 0.8 dengan negatif 2.5 masuk, dia pun cakap kami bukan integer. So, apakah maksud integer di sini, kelas? Integer di sini adalah nombor bulat. Hanya nombor bulat. Maksudnya nombor 1, 2, 3, 4 sampai 1 juta. Yang penting nombor bulat, bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okay. Walaupun nombor bulat tersebut ada negatif di hadapan, ada tolak di hadapan tu kan, dia tetap kita kenali sebagai integer. Cuma yang membezakan integer ni, integer positif dengan integer negatif. Ingat, integer juga terbahagi kepada dua, iaitu integer positif, integer negatif. Integer positif ada simbol tolak, integer positif ada simbol tambah ataupun tidak payah tulis simbol, dan integer negatif pula ada simbol tolak di hadapannya. Okey? Ingat toh, ingat di sini integer adalah semua nombor bulat kecuali pecahan dan perpuluhan. Itu adalah integer. Okey, contoh 2 pun kamu sudah salin. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer ataupun bukan. Cikgu sudah cakap tadi, integer mesti nombor bulat, bukan pecahan, bukan perpuluhan. So, jawapannya integernya adalah 15, 23, negatif 76, 0, 6, 301, negatif 239. Manakala bukan integer, tengok sini perpuluhan dengan pecahan semua bukan integer. Negatif 3.4, 1/2, 0.88, negatif 4/5. Okey, boleh faham kan mana satu integer, mana satu bukan. Okey. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda mewakilkan integer pada garis nombor? Okay. Macam mana kita mewakilkan integer pada garis nombor? Kamu nampak tu yang garisan tu, garisan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey. Garisan di tengah-tengah garisan adalah kosong. Kelas kosong Okey. Asal macam pergerakan kereta tadi, yang contoh yang pertama. Pergerakan ke kanan begitu bermaksud itu adalah integer positif. Okey. Dan daripada kosong juga, pergerakan ke kiri adalah integer negatif.
Daripada kosong, pergerakan ke kanan adalah integer positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Daripada kosong bergerak ke kiri, kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu adalah integer negatif. Okey, ingat ah. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Negatif 36, negatif 6, negatif 36. Ada 4 kolom di sana. Okey, oleh kerana ada 6 di sana, maksudnya 6 itu adalah integer positif. Kalau integer positif, simpan dia paling kiri sebelah sana. So, dia berada paling hujung lah. Okey, so kamu tulis 6 di sana. Selepas tu, antara 36 dan 36, negatif 6 tu yang paling kecil kan antara dorang 30 dan 36. So, yang kedua ni kamu tulis negatif 6. Lepas tu negatif 12. Lepas tu ada 2 lagi kotak kosong tu. So, macam mana? Siapa yang duluan? Mestilah 30 duluan, baru negatif 36. Okey, dia cakap okey, mana yang paling kecil nilainya berada pada paling kiri. Sekarang kita pergi ke bagaimana anda membandingkan dan menyusun integer mengikut tertib. Bagaimana kita mau menyusun tu? Okey, kelas. Kalau nombor, cikgu sudah cakap tadi kan, tengah-tengahnya kosong, kemudian selepas kosong tu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai ke kanan. Maksudnya sampai ke kanan sampai ke kiri. Maksudnya yang paling kiri tu adalah paling kecil. Dia berterbalik dengan nombor yang positif. Kalau yang positif, integer positif, 0, 1, 2, 3, 4, 5 tu besar. Tetapi kalau yang integer negatif, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 tu paling kecil. Okey, jadi kalau kita mau menentukan susunan nombor, kalau negatif, cari nombor yang paling besar, itu adalah yang paling kecil. Okey, kita tengok contoh 4. Bandingkan dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1. Okey, kita mula dari yang kecil dulu kan. Dia bilang mengikut tertib menaik. Tertib menaik maksudnya susun dari yang kecil dulu baru pergi besar. Okey. Negatif mana? Mana yang negatif 3, negatif 5, negatif 1. Ada nombor 3, nombor 5, nombor 1. Negatif 5 adalah paling kecil. Negatif 5 paling kecil. Negatif 3, selepas tu negatif 1, 0, baru 2, 4, 6. Okey, kemudian yang soalan B, bandingkan dan susun negatif 3, 4, 2, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 5. Nah, ada lagi negatif 4, negatif 2, negatif 1, negatif 5. Kita tengok siapa paling. Ini menurun pula. Kalau menurun, kita cari yang positif duluan sebab dia yang besar. Jadi yang positif di sini adalah 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, dan paling kecil adalah negatif 5. Okey, paling penting kalau membuat soalan matematik kelas, mesti baca arahan soalan sehingga habis. Okey, baca arahan soalan sehingga habis. Jangan mau cepat-cepat buat, soalan belum baca lagi, dia mau tertib menaikkan menurun. Baca soalan betul-betul. Okey, kita tengok di sebelah. Mahir diri sudah. Mahir diri 1.1. Jadi hari ini kamu punya kerja rumah adalah mahir diri 1.1. Kamu buat nombor 1,
Nombor 2 semua, nombor 3 semua, nombor 4 semua, nombor 5 semua. Untuk hari ini hantar kalau boleh, hantar kamu punya kerja pada, cikgu bagi tempoh 2 hari lah. 2 hari cukup lah tu. Kelas pandai mah cikgu ajar ni, boleh tu siap. Okay, bye, see you next class.